InsyaAllah mudah-mudahan. Bismillah. Jadi sekali lagi ya, misalnya sekali lagi kita bicarakan. Sekarang misalnya adalah begini ya. Tadi kita mengatakan tentang seorang wali. Betul ke tidak? Seorang wali wajib mengeluarkan zakat bagi kanak tadi, sebab dia menjaga budak itu. Dan budak ini banyak duit, disebabkan dia mewarisi harta daripada ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. Jadi apabila wali ini dia mengeluarkan zakat, wajib dia niat atau tidak wajib dia niat? Soalan pertama, adakah wajib dia niat? Wali apabila mengeluarkan zakat bagi kanak ini, adakah wali ini wajib niat? Wajib. Wajib ini dia niat duit ini yang dia mengeluarkan ini adalah duit zakat bagi budak tadi. Tamam? Wajib dia niat. Maka penulis sekarang ini dia mendatangkan misal bagaimana kalau wali ini terlupa niat. Apa jadi? Kalau sekiranya wali tadi dia terlupa nak niat zakat apabila dia mengeluarkan zakat, dhaminaha, dia mengatakan wajib dia membayar ganti ruginya. Sebab sekarang ini apabila dia mengeluarkan zakat dan dia tidak niat, adakah sah zakat ia sebagai zakat ke tidak? Kalau dia mengeluarkan zakat tanpa niat, dia mengatakan saya terlupa nak niat. Bagaimana dengan hukum yang dia mengeluarkan duit tadi? Apa dikirakan duit itu? Sedekah, betul ke tidak? Itu bukan duit zakat sebab dia tidak niat. Sebab niat ini adalah daripada syarat sahnya zakat. Tapi dia mengatakan saya terlupa. Baik, sekarang ini bukan duitnya. Ini duit siapa? Ini adalah duit ini budak itu. Jadi apa yang dia wajib ini melakukan adalah wajib dia membayarnya, sebab dia telah melakukan kesilapan. Ini yang penulis ini mengatakan. Jadi kita baca sekali lagi insya-Allah. Bila penzakat menyerahkan zakatnya kepada imam dengan tanpa niat, Nanti wajib bagi wali. Kita baca di sini. Wajib bagi wali meniatkan zakat harta anak kecil atau orang gila. Anak kecil ataupun orang gila. Orang gila seperti dia menjaga orang gila misalnya. Dia adalah wali. Jadi dia boleh jadi wali yang ini bagi budak yang kecil ataupun wali yang ini bagi orang yang gila. Orang yang gila pun mungkin kaya, betul ke tidak? Orang gila ini pun mungkin ini kaya. Dia dapat ini harta misalnya daripada ahli keluarganya yang meninggal dunia sebagai misal. Nah, teruskan. Bila sang wali itu telah mentasarufkan zakatnya tanpa meniatkannya. Nampak? Dia melakukan kesilapan di sini. Dia apabila mengeluarkan zakat dia tidak niat. Nah, maka wajiblah menanggung gantinya lantaran kecerobohannya. Wajib dia mengganti duit itu. Kenapa? Disebabkan kekurangannya. Yang ini kalau kita balik kepada kitab, dia mengatakan li taksirihi. Taksir ini maksudnya kekurangannya. Cuma penterjemah mengatakan di sini pencerobohannya. Pencerobohan mungkin dia punya perkataan agak garang sikit ya. Yang maksudnya di sini adalah disebabkan kekurangannya. Nah, teruskan. Bila penzakat menyerahkan zakatnya kepada imam dengan tanpa niat dan ia juga tidak mengizinkan imam untuk meniatinya, maka tidak cukup niatnya, tidak mencukupi niatnya imam dari orang yang berzakat tersebut. Ini adalah berkenaan dengan seorang yang membayar zakatnya kepada imam. Sekali lagi yang bukan imam masjid ya. Ini imam adalah khalifah. Yang ini maksudnya kita mengatakan kerajaan. Dia membayar duit zakatnya kepada kerajaan. Kerajaan ini muslim misalnya. Dia membayarkan duit zakat tapi dia tidak niat. Dia tidak niat, tapi imam itu niat. Sah ke tidak? Tidak sah. Walaupun imam niat. Kenapa? Sebab asalnya niat diwajibkan oleh orang yang mengeluarkan zakat, bukan imam. Jadi orang yang mengeluarkan zakat ini wajib ini dia niat. Kalau dia tidak niat, tidak sah ini zakat walaupun imam itu niat. Boleh faham insya-Allah? Baik, melainkan dalam satu keadaan sah imam punya niat kalau sekiranya yang mengeluarkan zakat tidak niat. Ini akan disebutkan selepas ini. Teruskan. Memang benar tidak cukup, namun telah cukup niatnya imam sebagai zakat saat mengambil zakat secara paksa dengan orang yang enggan membayarkannya, sekalipun pemilik harta sendiri tidak berniat. Ini adalah pengecualian. Ada pengecualian yang mana imam kalau niat sah walaupun orang yang mengeluarkannya tidak niat.
seperti apa? Satu orang tak nak bayar zakat, mati-mati tak nak bayar zakat. Jadi kalau kita dalam negeri Islam, adakah dibolehkan kerajaan Islam memaksanya mengeluarkan zakat? Boleh. Yani misalnya satu orang ini bakhil sebakhil-bakhilnya, mati-mati dia tak nak keluarkan zakat. Jadi imam ini hantar orang untuk mengambil zakat daripadanya. Dia mengatakan saya tidak mau. Maka memaksanya juga tidak mau. Maka akhirnya mereka terpaksa merampas sebahagian daripada hartanya untuk mengeluarkan yakni zakat. Adakah dibolehkan bagi sang imam melakukan sedemikian? Dibolehkan. Saudara Bakar radhiyallahu anhu ni nak perang, orang tak mengeluarkan zakat. Atau kalau lihat dari tentang kisah Saudara Bakar radhiyallahu anhu, apa dia mengatakan? Dia mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya pada zaman Nabi SAW orang membayar zakat dengan unta dengan tali, dan pada zaman aku orang bayar zakat tanpa tali, aku akan perang dia. Saudara Umar terperanjat dengar. Ini adalah Saudara Bakar radhiyallahu anhu. Dia memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat sehingga mereka mengeluarkan zakat. Sebab setelah wafatnya Nabi SAW, ada sebahagian kabail mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Saudara Bakar radhiyallahu anhu hantar tentera kepada mereka, tentera pergi dan memaksa mereka membayar yakni zakat. Kalau sekiranya sang imam merampas harta mereka dan niat zakat, sah ke tidak? Di sini penulis mengatakan sah. Ini adalah pengecualian. Ini adalah bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dan imam merampas ini harta mereka dan niatkannya sebagai zakat. Di sini kita menanyakan asalnya mereka ada niat zakat ke tidak? Tidak. Yang niat siapa? Imam. Sah ke tidak? Sah. Ini adalah pengecualian bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tetapi kalau sekiranya orang yang nak mengeluarkan zakat tapi tidak niat dan dia memberikan kepada imam, ini tidak sah, ini ia sebagai zakat. Nah, teruskan. Boleh bagi pemilik harta bukan wali untuk mempercepatkan mengeluarkan zakat sebelum sempurna masa haulnya. Okey, sekarang ini penulis membicarakan tentang masalah yang lain. Ini dalam bab zakat ia dikenali sebagai ta'jiluz zakat. Ta'jil ini maksudnya kita mempercepatkan bayar zakat, yakni sebelum haul. Yakni misalan haulnya adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Sekarang ini masih Safar. Adakah dibolehkan saya mengeluarkan zakat walaupun haul ini belum sampai? Bila yang ini haul? Rabiul Awal. Adakah dibolehkan saya mengeluarkan zakat harta saya pada bulan Safar? Maka di sini penulis mengatakan dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat yang akan disebutkan. Dibolehkan kita melakukan ta'jil. Ini dimasukkan dengan ta'jil, yakni kita mengeluarkan zakat sebelum haul. Nah, teruskan. Tidak boleh mempercepatkan mengeluarkan zakat sebelum penuh satu nisab untuk selain harta dagangan. Nah, syarat ini yang pertama penulis mengatakan tidak dibolehkan kita mengeluarkan zakat sebagai zakat kalau sekiranya harta kita belum lagi sampai nisab. Misalnya kita di Singapura letaklah nisab sekarang 4,000. Saya pun tak tahu sekarang berapa, tapi misalnya ni 7 La ilaha illallah, 7,000 ya. Subhanallah ya. Dia naik dengan begitu cepatnya. Jadi nisab ini misalnya 7,000. Satu orang ini misalnya dia ada harta 6,000. Dah sampai nisab ke belum? Belum lagi. Dia mengatakan saya nak mengeluarkan zakat bagi bulan Rabiul Awal. Kita mengatakan ini tidak dikirakan sebagai zakat sebab harta awak belum lagi sampai nisab. Jadi awak nak kena tunggu sampai Rabiul Awal. Tengok dah sampai nisab ke belum sampai nisab. Kalau kebetulan ini sampai Rabiul Awal, ini sampai kepada nisab, baru diwajibkan zakat. Kalau tak, tidak diwajibkan zakat. Begitu juga kalau sekiranya dia keluar zakat, duitnya belum lagi sampai nisab dan belum lagi sampai haul. Belum lagi sampai nisab, belum lagi sampai haul. Dia mengatakan saya niat sebagai zakat. Ini bukan zakat, inilah sedekah. Ia jadi sedekah. Berbeza kalau sekiranya wangnya sudah sampai kepada nisab. Misalnya wangnya $10,000. Jadi sekarang ini bulan Safar, dia nak mengeluarkan zakat sebab ada saudara yang misalnya memerlukan duit terdesak. Dia mengatakan baiklah ini saya akan mengeluarkannya sebagai zakat walaupun ini belum sampai kepada haul, tidak ada masalah. Tapi duit saya dah sampai kepada nisab, saya boleh niatnya sebagai zakat. Melainkan kalau ialah zakat dagangan. Zakat dagangan berbeza. Zakat dagangan ini kita mengatakan yakni haulnya bermula apabila kita bermula
melakukan dagangan. Berbeza yang ini dengan harta simpanan. Harta yang ini simpanan, yang ini haul, yang ini bermula bila? Ia bermula apabila wang sampai kepada nisab, betul ke tidak? Ia bermula yang ini apabila wang sampai kepada nisab. Berbeza dengan harta dagangan. Ia bermula apabila seseorang itu bermula dengan yang ini dagangan. Maka di sini penulis ini membezakan di antara harta dagangan dengan harta yang ini simpanan. Nah, teruskan. Harta dagangan boleh keluarkan tak? Ya? Boleh keluarkan awal? Ya, boleh. Boleh. Dibolehkan. Kita lihat harta dagangan sebagai misal ya. Sekarang satu orang ini dia niat untuk berdagang. Dia niat ini untuk berdagang. Dia punya haul sudah bermula. Adakah kita mengatakan hartanya nak kena sampai kepada nisab dulu baru haulnya bermula? Tidak. Betul ke tidak? Tapi berbeza dengan harta simpanan. Harta simpanan bilakah mula haul? Mula haul ini apabila ia sampai kepada nisab. Tapi kalau ia belum lagi sampai ini kepada nisab, maka tidak ada haul. Betul ke tidak? Yang ini tidak ada haul. Itu beza di antara harta simpanan dengan harta dagangan. Nah, tidak boleh mempercepatkan mengeluarkan zakat untuk masa 2 tahun. Nah, 2 tahun tidak boleh, hanya 1 tahun. Tak boleh satu orang misalan dia ada harta misalan, dia niat untuk mengeluarkan bagi tahun ini dan juga tahun depan. Yang tahun ini boleh, tapi tahun depan tak boleh. Jadi maksimum hanya 1 tahun. Jadi misalan kalau dia punya haul ini sampai kepada bulan Rabiul Awal, maka dia mengeluarkan zakat ini bagi tahun ini. Tapi tidak boleh ini sampai tahun yang akan datang. Yang ini 2 tahun. Ini menurut pendapat lebih sahih. Diperbolehkan mempercepat mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Adapun untuk harta dagangan, maka bolehlah mempercepat mengeluarkan zakat walaupun belum genap satu nisab. Walaupun belum genap satu nisab. Baik, penulis hanya membicarakan pertama sekali berkenaan dengan dia mengatakan mengikut kepada pendapat yang asah. Pendapat yang asah seperti mana kita mengatakan sebelum ini adalah pendapat yang dipilih berdasarkan dengan khilaf ini di antara siapa? Di antara ashabus Syafi'i. Jadi mengikut ini kepada pendapat ini yang asah, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan kita mengeluarkan zakat ini bagi 2 tahun yang akan datang. Hanya yang dibolehkan bagi setahun. Selepas itu beliau mengatakan berkenaan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah juga boleh kita bayar, kita mempercepatkan membayarnya selagi mana kita dah masuk pada bulan Ramadan. Ini biasa yang kita melakukan. Yang ini apabila masuknya bulan Ramadan, sudah dibolehkan kita bayar zakat fitrah. Tetapi bilakah masa kewajipan bayar zakat fitrah? Adakah dengan masuknya bulan Ramadan kewajipan belum lagi? Bilakah yang ini kewajipan berlaku? Kewajipan ini berlaku bila? Apabila terbenamnya matahari, betul ke tidak? Apabila terbenamnya matahari 1 Syawal. Kalau sekiranya seseorang itu hidup setelah terbenamnya matahari 1 Syawal walaupun dengan seketika, maka diwajibkan ke atasnya zakat fitrah dan dikeluarkan zakat fitrah daripada harta pusakanya. Tapi kalau sekiranya dia meninggal dunia sebelum ini terbenamnya matahari, tidak diwajibkan ke atasnya. Jadi bila kita bayar zakat fitrah pada bulan Ramadan, maksudnya ini adalah ta'jil. Kita mempercepatkan bayar zakat walaupun waktu kewajipan belum lagi berlaku. Jadi di sini penulis mengatakan misal zakat ini fitrah. Dan begitu juga dibolehkan bagi harta perniagaan seperti mana kita mengatakan tadi. Walaupun yang ini ia belum lagi sampai yang ini kepada nisab. Walaupun yang ini ia belum lagi sampai kepada nisab, sebab ini haul bagi zakat ini perniagaan ini berbeza ini dengan zakat harta. Nah, teruskan. Dikala mempercepat mengeluarkan zakat, maka orang berniat misalnya, inilah ta'jil zakatku. Ta'jil ini maksudnya yakni mempercepatkan. Biasanya apa kita mengatakan dalam bahasa Melayu? Kita mengatakan ini adalah zakatku yang dikedepankan. Betul ke tidak? Yang kita niat ini adalah zakat ini yang dikedepankan dahulu. Ayo. Haram menunda zakat setelah sempurna masa haul serta telah tamakun
dan ia wajib menanggung jika zakat itu rosak setelah terjadi tamakun dengan telah beradanya harta dan mustahil. Nah, ini perkara yang penting kita nak kena faham. Penulis ini beliau mengatakan diharamkan menunda zakat setelah sempurna haul dan setelah tamakun. Maksudnya di sini, satu orang ini misalan dia mampu mengeluarkan zakat dan telah sampai haul. Dia ada wang dan dia boleh mengeluarkannya. Maksudnya dia sudah mendapati golongan yang fakir dan miskin sebagai misal. Dia boleh mengeluarkannya, tapi dia sengaja melambatkannya. Ini diharamkan. Jadi misalnya kalau haulnya ini pada bulan Rabiul Awal, maka sekarang ini dia sudah ada wang untuk mengeluarkan sebagai zakat dan dia mampu mengeluarkannya. Dia sudah menjumpai fakir dan miskin, maka diharamkan ke atasnya untuk dia melambatkan mengeluarkan zakat. Boleh insya-Allah, sebab ini sudah sampai kepada masa kewajipan dia mengeluarkannya dan dia mampu mengeluarkannya. Kadang-kala kita dah sampai masa untuk kita mengeluarkan zakat, tapi kita tak mampu mengeluarkannya disebabkan kita tak jumpa yang fakir miskin sebagai misal. Dan kita sedang mencari, kita tak tahu kat mana kita nak pergi. Maka di sini kita mengatakan tidak diharamkan. Tapi bilakah yang ia diharamkan? Diharamkan kalau sekiranya sudah sampai masanya dan kita mampu mengeluarkannya dan memberikannya kepada golongan yang memerlukan, tetapi kita sengaja melambatkannya. Maka di sini diharamkan tentang perbuatan ini. Nah, teruskan. Dia mengatakan dan ia wajib menanggung jika harta itu rosak. Selepas itu dia melambatkan, sekali hilang pula duit. Sekarang macam mana? Dia kena bayar lagi ke tidak kena bayar? Di sini kita mengatakan dia nak kena bayar. Tetap zakat itu diwajibkan ke atasnya. Kenapa? Sebab ini silap dia. Dia boleh mengeluarkan tapi tak nak mengeluarkan. Dia boleh mengeluarkan tapi tak nak mengeluarkan. Kalau harta itu hilang ataupun kena curi dan sebagainya, wajib dia menggantikannya. Boleh faham insya-Allah? Misalnya Ustaz, misalnya dia 8,000 kan, dia harus keluarkan zakat. Misalnya bulan ni dia keluar zakat, dia lambat keluarkan, kali bulan depan duit tu dia nak kena pakai. Sekarang dia diwajibkan mengeluarkan zakat pada bulan ini. Misalnya bulan lepas lah. Ya, sekarang dia diwajibkan dia mengeluarkan zakat pada waktu itu. Akan tetapi dia tidak mengeluarkannya dengan sengaja. Dan dia mampu mengeluarkannya. Sekarang kita mengatakan diharamkan ke atasnya sebab dia sengaja melambatkan. Kali bulan ni dia macam perlukan duit tu dia pakai. Mana dia nak kena bayar balik. Dia kena bayar balik. Kita tidak mengatakan itu dimaafkan baginya. Dia nak kena, itu adalah hutang yang di ke atasnya. Dia nak kena bayar balik. Dan teruskan. Ataupun harta itu ia rosak setelah sempurna haul, walaupun belum tamakun, seperti keterangan di atas. Ataupun yang harta itu dia mengatakan kalau sekiranya sekejap ya. Kita lihat perkara yang pertama sekali. Pertama, penulis mengatakan wa haruma ta'khiruha ay az-zakah ba'da tamamil haul wa tamalluk. Yani seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Dia tidak boleh melambatkannya. Inilah perkara yang pertama. Wa dhamina in talifa ba'da tamakkunin bi huduril mal. Ini adalah perkara yang kedua kita mengatakan. Yani kalau sekiranya wang itu hilang ataupun rosak dan dia silap dia, maksudnya dia sengaja melambatkannya sehingga wang itu hilang, maka diwajibkan dia membayarnya. Au atlafahu ba'da haul. Di sini kita nak ada concentrate sikit ya. Kita dalam bahasa Arab ada beza di antara perkataan talifa dengan atlafa. Baik. Sebelum itu ada dua perkara tadi kita mengatakan. Pertama sekali harta sampai kepada haul, kedua tamakun. Kita nak faham istilah ni dulu. Pertama, haul tidak ada masalah. Ia sampai kepada haul. Perkara yang kedua, dia mampu mengeluarkan, tamakun. Dia mampu mengeluarkan. Maksudnya dia sudah mendapati fakir dan miskin. Dia boleh mengeluarkan.
Taib, kalau sekiranya harta dia sampai kepada haul dan dia mampu ini mengeluarkan, tapi dia sengaja melambatkan sehingga harta itu hilang. Tadi apa kita mengatakan? Adakah diwajib dia bayar balik? Wajib dia bayar balik. Taib. Ini adalah misal yang pertama. Misal yang kedua, penulis mengatakan duit itu sampai yang ini kepada haul wa atlafahu, selepas itu dia melakukan sesuatu dengan sengaja sehingga wang itu hilang. Tapi belum lagi tamakun, belum lagi yakni dia mendapat orang yang memerlukan yakni kepada wang zakat. Di sini juga diwajibkan dia bayar ganti rugi. Jadi apa bezanya di antara misal yang pertama dengan misal yang kedua? Wahai jemaah sekalian, boleh faham insya-Allah? Di sini penulis ini sedang membicarakan tentang haul dengan tamakun. Dua perkara. Haul, tamakun. Kadang-kala duit kita sampai kepada haul tapi tidak ada tamakun. Seperti apa? Sekarang duit sudah sampai kepada haul, dah sampai kepada bulan Rabiul Awal, tapi saya tak jumpa fakir dan miskin. Saya simpan duit itu, betul ke tidak? Sebab bagaimana saya nak mengeluarkan zakat? Saya tidak jumpa fakir dan miskin. Saya tidak jumpa fakir dan miskin. Selepas itu duit itu hilang. Apa jadi? Adakah wajib ini saya menggantinya? Tidak diwajibkan. Ini kalau sekiranya tidak ada tamakun. Tapi kalau sekiranya ada tamakun, wajib ini saya menggantinya. Ini adalah misal yang pertama. Misal ini yang kedua, kalau sekiranya wang itu sampai kepada haul, tapi sebelum ini tamakun, saya melakukan sesuatu macam tadi, yang ini dia belanja yang ini duit itu. Dia belanja yang ini duit itu. Walaupun dia melakukannya sebelum ini dia mendapati orang yang menerima zakat, diwajibkan dia bayar ganti ruginya. Boleh faham insya-Allah? Boleh faham insya-Allah? Jadi penulis ini sedang ini menerangkan dua misal yang mana wajib dia bayar ganti rugi. Yang ini maksudnya kalau duit itu hilang ataupun dia menghilangkan, wajib dia menggantikannya. Kita tidak mengatakan dimaafkan bagimu, tidak. Yang ini diwajibkan dia bayar duit zakat apabila dia ada wang itu. Pertama sekali adalah kalau sekiranya sampai kepada haul dan tamakun, walaupun duit itu hilang, wajib dia bayar ganti rugi. Apa sebabnya? Sebab silap dia. Kenapa dia tidak bayar? Kenapa dia melambatkan sehingga duit itu hilang? Disebabkan kesilapannya, tidak membayarnya dengan cepat, duit itu hilang, maka diwajibkan dia bayar ganti rugi. Ini adalah misal yang pertama. Misal ini yang kedua adalah duit itu sampai kepada haul, tapi dia belum lagi ada tamakun. Tapi selepas itu dia menghilangkan duit itu. Dia melakukan sesuatu, dia letak duit di luar rumah ini misalnya. Ini confirm ini hilang. Maka hilang ini duit itu. Sekarang salah dia, maka wajib dia bayar ganti rugi walaupun belum lagi tamakun. Maka di sini penulis menggunakan istilah talifa dengan atlafa. Dalam bahasa Arab, talifa maksudnya wang itu rosak dengan sendirinya. Atlafa maksudnya dia merosakkan. Boleh insya-Allah? Kalau dia bukan hilang, dia membelanjakan duit tu. Sama juga. Yang sekarang diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Dia sekarang ini mengetahui wang ini adalah wajib saya nak kena mengeluarkan zakat. Dia sengaja dia belanjakan duit tersebut. Tak jumpa orang miskin, tadi dia belanja. Dia tidak jumpa ada orang miskin. Ini misal yang baik. Dia tidak jumpa ada orang miskin. Selepas itu dia membelanjakannya. Macam mana? Adakah kita mengatakan dimaafkan? Ya, ini misal satu orang misalan dia dah sampai haul. Yang ini bulan Rabiul Awal haul. Tapi dia tidak jumpa orang miskin. Dia mengatakan saya niat baik, saya nak mengeluarkan zakat, tetapi saya tidak dapat ini orang miskin. Selepas itu dia belanja semua duitnya sampai habis. Soalan, adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Tapi dia mengatakan saya dah tak ada duit lagi. Adakah kita mengatakan dimaafkan bagi awak, tak perlu awak mengeluarkan zakat? Ataupun kita mengatakan zakat dari hutang ini ke atas awak? Jawapannya adalah jadi hutang ini ke atasnya. Betul ke tidak? Sebab yang ini duitnya yang ini sudah sampai yang ini kepada haul. Nah, Mustahik zakat. sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang lain. Penulis akan membicarakan tentang siapakah golongan asnaf yang boleh menerima zakat. Zaman sekarang bab ini sangat penting sekali. Lebih-lebih lagi bagi kita yang mengeluarkan zakat. Nah, Syarat kedua, zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mustahiqin. mustahiqin yang dimaksudnya yang berhak. Dalam bahasa Arab bila kita mengatakan mustahiq,
yakni orang yang berhak. Penulis mengatakan syarat yang kedua. Apakah syarat yang pertama? Dia mengatakan di sini syarat yang kedua. Syarat ini yang pertama adalah niat. Yakni maksudnya bila kita nak mengeluarkan zakat wajib kita niat. Syarat yang kedua, di sini dia mengatakan wajib kita mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada mustahiqin, kepada golongan asnaf yang disebutkan nanti. Teruskan. Iaitu mereka yang termasuk di dalam 8 golongan manusia seperti yang disebutkan dalam ayat 60 surah At-Taubah. Ayat ini menjadi dalil. Kita mengatakan 8 asnaf diwajibkan kita memberikan zakat ini kepada golongan ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Ini adalah golongan 8 asnaf. Maka ayat ini Allah mengatakan innama. Ulama kita mengatakan innama ialah hasr. Hasr ini maksudnya hanya senya. Yani zakat hanya senya boleh diberikan kepada golongan ini. Maksudnya selain daripada golongan ini tak boleh kita berikan zakat. Kalau orang menanyakan kepada kita, misalan saya nak memberikan zakat kepada masjid, tak boleh. Betul ke tidak? Yani maksudnya saya ada duit zakat, saya masuk kat tabung masjid. Ada orang, sebagian orang melakukan sedemikian. Ini tidak sah. Sebab ayat ini mengatakan innama, yani hanya sahaja zakat itu diwajibkan bagi asnaf ini. Maka masjid ini tidak termasuk ini di dalam asnaf. Itu sebab ulama kita mereka mengatakan bila kita nak mengeluarkan zakat ini harus kita mengetahui ini tentang perkara ini. Nah, teruskan. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para amil zakat, para mu'alaf, budak iaitu hamba, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Ini adalah golongan 8 asnaf. Para ulama kita mereka mengatakan sebahagian daripada asnaf ini sudah tidak wujud lagi. Sebahagian daripada asnaf ini sudah tidak wujud lagi. Nanti kita akan lihat ini definisinya. Salah satu daripada ini adalah mukatab. Ini mukatab, dia adalah hamba yang ini mukatab, hamba kontrak. Zaman sekarang sudah tidak ada hamba lagi. Betul ke tidak? Begitu juga ini makna ini fi sabilillah. Fi sabilillah ini maksudnya mujahidin. Golongan ini mujahidin. Mujahidin itu memang ada, tetapi di negara kita tidak wujud. Betul ke tidak? Kita akan lihat ini ada sebahagian daripada asnaf. Kalau kita balik kepada definisinya dengan terperinci nanti insya-Allah, kita akan mendapati sebahagian daripada asnaf ini tidak wujud. Jadi kalau sekiranya sebahagian daripada asnaf tidak wujud, maka wajib kita memberikan kepada asnaf yang wujud. Nah, teruskan. Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang patut. Pertama sekali penulis membicarakan tentang fakir. Siapa yang di golongan fakir? Beliau mengatakan pertama sekali, sama ada kita mengatakan orang yang langsung tidak ada harta. Langsung tidak ada harta, ini kita mengatakan fakir. Dalam istilah ini bab zakat, beza fakir dengan miskin. Jadi fakir ini maksudnya dia tidak ada wang sama sekali. Kita mengatakan adalah fakir. Dan dia tidak ada pekerjaan yang sesuai baginya. Di sini penulis ini agak terperinci sedikit tentang masalah pekerjaan. Ada orang ini misalnya dia tidak ada duit dan dia tidak ada pekerjaan. Tidak ada duit dan tidak bekerja. Kita menanyakan kepada dia, kenapa awak tidak bekerja? Dia mengatakan tidak ada pekerjaan yang sesuai. Apa yang dimaksudkan di sini, ini pekerjaan yang sesuai? Sama ada kita mengatakan, misalnya satu orang ini dia mengatakan, saya cari kerja, tapi di tempat saya ini hanya pekerjaan yang haram saja yang ada. Sama ada saja saya jadi bartender, ataupun saya jual arak, ataupun yang ini saya bekerja dengan riba, ataupun jadi tailong ataupun gangster. Misalnya dia mengatakan, selain daripada itu yang ini saya tidak mendapati pekerjaan yang halal. Maka ini kita mengatakan fakir, boleh terima zakat. Walaupun kita mengatakan pekerjaan itu ada, tapi tidak sesuai baginya sebagai seorang Muslim. Ataupun yang ini dia adalah orang yang mempunyai kehormatan dalam masyarakat.
dan dia jatuh miskin misalnya, orang yang ada nama dalam masyarakat. Selepas itu dia tidak dapat pekerjaan yang sesuai, melainkan ini sapu jalan. Adakah kita mengatakan kepadanya, tak wajib ini awak terima apa saja ini pekerjaan walaupun dari sapu jalan? Tidak, Islam ini tidak mengatakan sedemikian. Sebab ini adalah orang yang mulia, yang maksudnya dalam masyarakat. Tetapi mungkin dia jatuh miskin dan dia jadi fakir, maka Islam ini tidak mewajibkannya yakni untuk mengambil ini pekerjaan yang tidak sesuai ini bagi kedudukannya ataupun ahli keluarganya. Maka dia tetap boleh menerima zakat walaupun pekerjaan wujud tetapi tidak sesuai baginya. Nah, teruskan. Harta dan pekerjaan yang patut dan hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ia tanggung biaya hidupnya. Ya, ini maksudnya dia tidak ada harta yang mencukupi keperluannya dan juga keperluan mereka di bawah tanggungannya. Ya, ini kalau kita mengatakan misalnya berapa awak memerlukan, dia mengatakan saya memerlukan $3,000 satu bulan. Bagi diri saya dan ahli keluarga saya dan semua apa yang saya memerlukan $3,000. Tetapi dia hanya ada 1,000, kurang daripada separuh. Ini adalah fakir. Kalau dia ada lebih daripada separuh, itulah miskin. Jadi miskin ini kalau sekiranya dia ada wang tapi wangnya tak sampai ini kepada keperluannya, itulah miskin. Kalau sekiranya wangnya kurang daripada separuh, dia adalah fakir. Status kefakiran tidak terhalang lantaran telah punya rumah. Nah, sebab rumah ini dia memerlukan untuk dia tinggal. Tak semestinya satu orang misalnya dia mengatakan saya ini fakir. Tak semestinya yang ini dia tidak ada rumah. Dia mungkin ada rumah. Dia ada rumah. Tapi adakah kita mengatakan wajib awak jual rumah? Dia mengatakan saya miskin, saya tidak ada pekerjaan, tidak ada wang, tapi saya ada rumah. Adakah kita mengatakan wajib ini awak nak kena jual ini awak punya rumah? Tidak. Kalau kita suruh dia melakukan sedemikian, nanti lain masalah pula timbul. Baik-baik ada rumah, sekarang tak ada rumah. Jadi dia boleh yang disimpan di rumahnya dan dia boleh menerima zakat. Tidak diwajibkan dia menjual di rumah, sebab rumah ini dia adalah keperluan. Manusia memerlukan rumah ini untuk menginap di dalamnya. Ayo. Punya beberapa potong pakaian yang sekalipun untuk berhias pada hari-hari tertentu. Nah, dia mungkin ini ada pakaian-pakaian yang cantik yang biasa dia pakai untuk hari raya, biasa dia pakai ini untuk hari-hari meriah. Adakah kita mengatakan kepada ni wajib awak menjual pakaian yang cantik awak? Tidak. Sebab ini adalah kebiasaan yang ni manusia dalam masyarakat untuk memakai pakaian yang cantik bagi hari-hari yang tertentu. Maka tidak diwajibkan kita mengatakan dia menjual rumahnya, tidak diwajibkan yang ni dia menjual yang ni pakaiannya yang cantik. Bagi kita mengatakan yang ni dia boleh menerima zakat. Nah. Punya buku-buku yang ia perlukan. Punya hamba sahaya yang ia perlukan sebagai pelayan. Nah, kalau dia mengatakan dia ada kitab-kitab yang dia memerlukan untuk membacanya, dia orang yang mempelajari ilmu, maka tidak diwajibkan kita mengatakan dia nak kena jual kitab-kitabnya. Sebab dia mengatakan saya memerlukan kitab ini untuk saya meraja'. Maka tidak diwajibkan dia menjual kitab. Ataupun dia ada maid. Kalau zaman sekarang kita panggil maid, zaman dulu ada hamba. Ada orang ini dia ada hamba tapi dia memerlukan hamba. Dia buta misalnya, dia memerlukan hamba untuk membantunya. Adakah kita mengatakan kepadanya wajib ini awak nak kena bebaskan hamba, ataupun wajib awak nak kena kasih balik awak punya maid? Tak. Yang ni boleh berlaku satu orang ini misalnya ada rumah, ada maid, tapi yang ni dia fakir. Dia fakir, dia memerlukan wang untuk membayar dia punya yang ni kehidupannya, dan dia tidak ada pekerjaan dan dia tidak ada kemampuan untuk bekerja dan sebagainya. Maka kalau sekiranya dia memerlukan yang ini kepada pembantu, maka tidak wajib untuk dia melepaskan ini pembantu tersebut. Dia boleh yang ini menerima zakat. Nah, punya harta yang terletak di tempat sejauh 2 marhalah. Ada orang ini dia mengatakan saya ada duit, tapi duit saya tidak ada di sisi saya. Di mana awak punya duit? Di negeri yang jauh, dan saya tidak mampu untuk mengambilnya sekarang. Saya memerlukan sekarang, nak bayar saya punya bil, nak bayar saya punya rumah keletak. Yang ini saya nak kena keluar ini rumah. Saya memerlukan zakat. Ada tak sama-sama boleh kasih duit zakat? Boleh tak kita memberikan duit zakat walaupun dia ada harta, tapi tidak dapat akses ini dia punya harta. Hartanya di negeri lain ini misalnya. Maka dibolehkan kita memberikan duit zakat ini kepadanya. Disebabkan dia tidak ada zakat pada ketika itu untuk membayari kos kehidupannya. Nah, apa tak?
Untuk yang ini, kategori ni, misalnya kalau dia dapat duit balik, dia nak kena pulangkan zakat tu ke? Tidak. Tidak. Nah. Punya harta di tempat yang tidak bisa mengambilnya, Nah, kerana terhalang sesuatu. Nah, kadang-kadang satu orang ini dia ada harta misal dalam negeri, tapi hartanya dihalang dengan sebab-sebab yang tertentu. Jadi misalan dia dalam negeri, misalan dia ada duit. Selepas itu misalan apa yang berlaku kat Lebanon baru-baru ini? Apa jadi kat Lebanon? Ada siapa tahu apa jadi kat Lebanon? Satu negeri punya bank semua kena freeze ni account. Satu negeri. Ini berlaku tahun lepas. Tahun lepas saya berlaku di Lebanon, semua orang tak boleh keluarkan duit daripada bank. Ada orang ini kaya, dia ada duit, tapi semua duit dia kat dalam bank. Apa masalah sekarang? Sekarang ini mereka tak boleh keluarkan duit. Jadi sehingga ada satu kes ini dekat Lebanon, sampai orang itu dia bawa tembak semua yang diberi kat bank. Sebab mak dia meninggal dunia disebabkan dia tak dapat bayar duit ICU. Tapi dia ada duit, tapi kena freeze. Semua yang di bank, semua duit orang kena freeze. Disebab itu sampai mak dia meninggal dunia. Sampai dia dari keadaan ini dia pergi kepada bank itu nak bunuh orang. Ini berlaku ini di Lebanon. Kalau sekiranya na'udzubillah min zalik ini berlaku seperti ini, misalan satu orang ini misalan dia ada duit, misalan dia dalam bank ada 20,000. Tapi dia tidak dapat keluarkan duit daripada bank tersebut. Sekarang dia nak beli roti pun tak ada duit, misalan. Nak beli roti pun tak ada duit, nak beli makanan pun tak ada duit. Adakah dibolehkan kita memberikan kepada dia zakat? Dibolehkan, betul ke tidak? Tapi dia ada wang, tapi disebabkan wangnya dia tidak dapat akses ini dia punya wang, maka dia boleh menerima zakat pada keadaan itu. Tapi bila dia dapat duitnya balik, maka dah tak boleh terima zakat. Ya. Ya. Disebabkan ini keadaannya dia boleh menerima zakat pada ketika itu. Nah. Punya piutang yang belum sampai waktu pembayarannya. Dia mempunyai yang hutang. Akan tetapi yang hutang itu belum lagi diwajibkan bayar kepadanya. Maksudnya dia ada hutang duit kepada orang. Dan masanya belum lagi sampai untuk dia collect ini hutang. Dan dia dalam keadaan terdesak sekarang, dia memerlukan wang. Adakah dibolehkan dia menerima zakat? Dibolehkan. Sebab dalam keadaan yang ini dia tidak ada wang sekarang. Walaupun dia ada wang, tapi wang itu dalam bentuk hutang yang belum sampai waktunya untuk dibayar kepadanya. Teruskan. Apa Ustaz? Untuk menerima zakat habis anytime Ustaz? Bukan ada masa-masa tertentu. Tak, menerima tidak ada masa. Yang mengeluarkan zakat harus ada haul. Yani haul ini dia adalah tanda kewajipan. Tapi menerima bila-bila masa boleh menerima. Atau telah punya pekerjaan yang tidak layak baginya. Nah, dia ada ini pekerjaan tapi tidak layak baginya. Seperti mana kita mengatakan, satu orang ini dia tidak bekerja. Kita mengatakan kenapa awak tak bekerja? Dia mengatakan tidak ada pekerjaan yang layak bagi saya. Sama ada kita mengatakan pekerjaan yang haram, seperti mana tadi kita mengatakan, ataupun ini pekerjaan yang tidak layak baginya. Yani misalan dia daripada keluarga yang terkenal dalam masyarakat. Selepas itu tidak ada pekerjaan dalam negeri, melainkan yang ini dari sapu jalan. Ini tidak layak baginya. Maka dia boleh menerima zakat. Sebahagian ulama mengeluarkan fatwa bahawa perhiasan wanita seperlunya yang dibutuhkan untuk dipakai secara biasa adalah tidak menghalangi status kefakirannya. Fatwa ini dibenarkan oleh guru kita. Ini adalah berkenaan dengan perhiasan barang kemas. Adakah diwajibkan barang kemas wanita? Dari dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak ada zakat yang dibagi barang kemas. Betul ke tidak? Seorang wanita misalnya dia ada barang kemas tapi fakir, adakah kita mengatakan wajib awak jual ini barang kemas kesemuanya? Tidak diwajibkan. Kalau sekiranya dia ada barang kemas yang sesuai bagi keadaannya, yakni maksudnya bukan terlalu banyak barang kemas. Yakni misalnya di Singapura, saya selalu menanyakan soalan ini, berapakah berat barang kemas yang kebiasaan wanita di Singapura pakai? Sampai hari ini susah nak dapat jawapan ini. Ada siapa-siapa tahu? Biasanya di Singapura berapa banyak barang kemas dimiliki oleh seorang wanita? Ini kita mengatakan ikut kepada adat.
berapa gram. Itu cerita dia. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau sekiranya seorang wanita misalnya dia simpan barang kemas berkilo-kilo, lepas itu dia mengatakan saya fakir, ini barang kemas tidak ada zakat, kita mengatakan tidak. Ini sudah berlebihan. Ini berlebihan, ini wajib, ini zakat. Wajib, ini zakat. Ini kita mengatakan berbeza. Tapi kalau sekiranya dia ada barang kemas tapi tak banyak, misalnya dia ada gelang dan dia ada rantai dan juga anting-antingan, ini kebiasaan wanita pakai perkara ini, maka tidak diwajibkan untuk dia menggadai. Dia boleh menerima zakat kalau sekiranya dia fakir. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita berhenti di sini ya. Minggu depan kita membicarakan tentang miskin. InsyaAllah kita baca. Dah lama kita tak baca kita punya kitab Zubat ni. Mengambil barakah sikit. Bismillah. Surat 104 Ustaz. Ya, 104. Ini bab zakat kita baca sampai akhir Ustaz. 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man bi infaqin min nazaji wa man harman min al-qaribi muqabil mu'an wa min mawdi'i rabbil milki fi fitratin wal mali mimma zuki la yusqitul farda wa fit takfiri yusqitu wal isa'i wal manduri wa sadaqatun nafli fil israri awla walil qaribi thummal jari wa waqti hajatin wa fi syahri siyam wa huwa bimahtaja iyaluhu haram wa fadilul hajati fihi ajru biman lahu ala tirarin sabru. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واحل أن نتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واصل انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسابع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حربا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وكيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا والنال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عهد الحرب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي ربنا تقبل معنا انك تسمع وتتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم صالحات اعمالنا واجر الله يكرم فضل سبحان ربك بالعزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم